Hello, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam ini kita jom melepak dulu show. Kita akan bersama dengan Cikgu Tolaha. Cikgu Tolaha muda. Dia adalah perunding kreatif atau dipanggil kreatif consultant. Dia sebenarnya berpengalaman lama lah dalam bidang seni grafik. So malam ini kita akan berbincang dengan dia mengenai apa tajuk dia? Transformasi seni visual. So kita akan latar belakang dia kita boleh tanya Cikgu Tolaha nanti lebih detail. So Abaku, Okay. macam mana Abaku? Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Ada yang dah join ke? Saya tak nampak lagi yang dah join. Saya nak test suara sebenarnya. Yang dekat luar sana boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara kita kan? Kan kita cakap sendiri tak ada orang yang dengar pula. Mungkin masalah teknikal saya at least kita kurangnya kita ada feedback daripada luar sana kita tahu. Kan? So far saya tengok macam belum ada yang join. Tak apa. So hopefully kalau yang dah join lepas ni kita mungkin boleh tanya sekali lagi kalau dah masuk. So kita mungkin delay sikit kot. Mungkin delay sikit lah. Tak apa, kita menjemput kita punya tetamu undangan pada hari ini. Oh, ada masalah internet Lain-lain okey Ali. Tengok muka saya okey Ali. Okey. Okey. Saya nampak macam line saya pula slow Sebab nampak tadi ada saya dapat notification daripada ICAM, dia kata dia kena drop dia punya quality gambar sebab dia line internet kata slow, dia cakap. Tak tahu line internet saya tu tanya. Okey je. Okey je. Alright. So siapa yang dah join tolong boleh komen tak suara saya clear ke, suara Pali clear ke? Siapa yang dah join dulu. Boleh tolong komen. Ini dah ada apa ni? Ada saya tengok ada yang dah join. Dah sekejap kita tengok. Awal sangat intro ni. Patutnya tunggu dulu. Intro balik lah. Ada tu. Saya dapat macam line saya pula. Okey, mantap. Okey. Ni Dok Isham dah masuk. Alhamdulillah Dok. Terima kasih atas respon Dok. Dok Isham, terima kasih atas respon. Okey. Alright. So malam ni kita akan bersama tetamu istimewa kita, itu daripada Terengganu, Cikgu Tolaha. Saya kenal dia tahun 2012 kot. 2012 rasanya ke 2010. Lupa. Masa tu saya tak tahu dia, saya tahu dia orang grafik. Memang tak tahu dia orang grafik sebab saya kenal dia dah pikul kamera masa tu. Masa tu outing dekat Allahu Akbar zaman Amazing Malaysia kan? Amazing Malaysia katanya. Outing Amazing Malaysia. Then that day saya pun pernah ke rumah dia lah. Dia pernah jemput saya ke rumah dia masa tahun tu lah. Tapi dah lama lah saya tak jumpa cikgu lepas pada tu. Memang dah lama betul. So hinggalah saya malam ni InsyaAllah kita akan bersembang-sembang santai dengan Cikgu Tolaha berkenaan dengan aktiviti dia terbaru. Di samping itu kita juga nak bercerita jugalah tentang transformasi seni visual. So sebelum ni kita bercakap dengan Didis berkenaan dengan transformasi juga, lebih kurang lah konsepnya sama juga berkenaan dalam fotografi kan, daripada DSLR ataupun mirrorless ke mobile graphy ataupun smartphone kan. So ada pro and con lah kat situ. So rasanya benda ni pun berlaku juga dalam grafik, dalam grafik ataupun seni seni art pun bendanya berlaku juga kan, transformasi tersebut. So tanpa membuang masa kita menjemputlah Cikgu Tolaha untuk bersama kita insya-Allah. Alright, okay. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, sihat ke? Tapi nampak sihat tu. Pagi-pagi jogging. Oh, pagi-pagi. Alhamdulillah. Berapa kilo jogging tu pagi tu? 6.5. Memang everyday, tiap pagi? Tiap pagi. Alhamdulillah. Seorang ke? Alhamdulillah. Dua orang dengan isteri ya. Oh, okey. Tak jogging ke atau brisk walking? Brisk walking Ingat brisk walking. Sampai ke pantai ke tu? Ke main kat kawasan taman je? Saya duduk kampung Main kat taman je lah? Bukan sawah. Kampung. Oh, cikgu tepi tali air. Masa saya pergi rumah itu hari, bukan belakang Maidin ke? Belakang apa? Oh, tu rumah ayah saya tu. Itulah kata berapa tahun dah tu. Lama lah. Itu saya rasa, yang saya ingat rumah tu belakang Maidin rasa saya. Alright.
Lama. Ni Okay, sahabat sekejap baru masuk, Muhammad Irwan Okey. Sekejap saya nak share. So siapa yang hadir pada petang ni boleh tolong share, kita meramaikan lah. Kalau boleh benda ni sampai kepada sahabat-sahabat yang kat luar sana. So benda ni juga Jamil bila belakang. Lama be. Masa mula-mula je saya kena cikgu. Baru lepas outing tu. Baru lepas outing. Cikgu masa tu juga ajak datang rumah dia. Sebenarnya pun saya pun tak ingat bila saya kenal cikgu. Tak ingat. Bila cikgu kita pernah mula kenal? Saya pun tak ingat 2009 tu. Gitu lah. Lebih kurang gitu lah, 2010 sebelah gitu lah. Sama-sama kita kenal cikgu sebagai fotografer. Betul lah macam yelah. aku tahu. Saya tak tahu pun dia grafik, bahagian grafik yang dia punya kepakaran kat situ. Kan? Bila dia masuk Uniza, masa tu baru saya tahu. Tapi pernah lah saya ikuti cikgu buat kelas online apa dulu. Pernah tak? Photoshop. Ada kan? Bukan Photoshop. Grafik rasanya. Bahagian bukan Photoshop. Illustrator apa? Ada sekali tu. Tak ingat, saya pun dengar. Ada buat dalam lebih ke online lah. Macam dia kira macam mana ceritanya. Ada orang bagi masalah, cikgu cuba selesaikan. Saya pernah follow itu. Ya. Tak ingat. Tak ingat. Tu Zafir Zamani komen. First cikgu kamera official saya. Lagi khusus anda Rabi lah betul. Tu khusus fotografi kat ada YPU. Itu tahun bila kau ingat? YPU. Saya ingat lama. Tahun bila Zafir? Lama. Okey cikgu, tak apalah. Kita balik kepada kita punya topik, mana transformasi seni visual. Mana cikgu ni dah lama dalam bidang seni visual ni cikgu? Memang dah lama. Gini. Saya asalnya saya belajar dekat ITM dulu, masa tu belum UI ITM lagi lah. Ya, tahun betul. 1980 saya masuk. Okey. 84 habis. Okey. Jadi pada masa tu dia kira IR Industry Revolution 3 lah pada masa tu. Di mana internet tak ada lagi. Ya betul. Jadi Tahun 80 ketika pun ada tu internet. semua pakai ni dipanggil pesak. Mana kita kerat, kita tampal. Potong dan tampal. Oh, iya ke? Manual ni. Buat apa-apa, potong dan tampal. Ya. Contohnya macam mana? Contohnya buat apa? Buat poster macam Contohnya mana? kalau kita nak buat buku kan, kita kena upah typesetting dekat pencetak mana, dia akan type dia tulisan tu. Kita buat balik. So kita susun balik dekat kertas A4 tu. Bagi straight betul sama. Oh ya. Lepas tu kalau kita nak tahu color dia, gambar tu color apa ke, kita kena buat overlay. Kita kena conteng dekat overlay tu. Yang ni warna biru, yang ni warna merah, yang ni warna hitam. Jadi nanti kita tu akan hantar pada color separator dekat DKL tu. Dia orang akan buat pisau warna dan baru dia boleh cetak. Rumitnya kerja. Itu memang tak sempat zaman saya dah, cikgu. Jadi ketika tu saya duduk di Kota Terengganu kan. Yang di Terengganu ni yang ada alat tu hanya cetakan hiasan Islam. Di Gomadok. Okey, 18 km daripada Kota Terengganu. So, saya kena upah sana. Pergi sana, bagi dia beritahu nak karangan apa, dia orang akan tarik. So kita buat balik dia tampar. So bila tampar, tiba-tiba bila tampar tengok ada huruf hilang, tak ada, dia lupa tarik. Kena pergi start motor pergi balik dekat Gomadok tu. boleh repair? Boleh. Kita kena beki kena jarakkan, kena letak balik tulisan tu. Jadi sampai ke huruf tu sampai gitu sekali. Maknanya pernah kita buat type A, B, takut ada tertinggal tu. Sekadar nak ambil satu huruf tu je. Ya. Masya Allah. Tak sanggup saya dengar. Itulah zaman dulu tu. Lepas tu kalau kita tengok poster wayang kan, dekat mana dekat yang dulu yang nampak tampal tu. Dulu ni. Yang poster tu kan. Sebenarnya dia orang lukis tu. Dia orang lukis. Ya betul. Setiap poster tu lukis tangan. Betul.
Dan billboard dekat bangunan pun okey sangat. Dia orang kena buat buluh, panjang-panjang buluh tu. Dia buat kadang-kadang dia kena naik panjat dan draw. Draw kat Atas tu. sana. Draw on site lah maksudnya. Ya, Draw on site lah. onsite. I Jadi see. orang elokis tu pada waktu tu, upah dia elokis. Saya ingat satu bangunan tu dapat 3,000. 3,000 mahal dah masa tu. Oh yalah betul lah. Oh, kaya masa tu Satu- cikgu. 3,000. Saya dulu dapat projek 3,000, tu kahwin. Boleh buat kahwin. 3,000. Yelah emak masa tu 3,000 besar dah. Sekarang mana besar. mana dapat dah benda tu. Betul Besar betul. sangat kalau 30. Macam 30,000 kot. Ya, sebab masa tu kahwin, mas kahwin baru antara kahwin baru Atas. 2,000. Yalah Dia kahwin betul. dah. Betul lah. Pada zaman tu. So masa cikgu lepas pada graduation masa dekat ITM Ya, ITM. ITM masa tu. Lepas tu cikgu ke mana perginya? Buat buka Okey. firm sendiri atau macam mana? Saya bila habis ITM tu, masa tu ekonomi dunia merudum. Tahun berapa? Kita 97? tu semua orang kena buang kerja. Tahun 87 lah. 85, 85. 84, 85 tu dah ekonomi dunia merosot seluruh dunia. Okey. Jadi ketika tu ramai yang kena buang kerja. Okey. Okey, jadi sampai kerajaan pun dia buat skim anugerah, skim graduan ke apa tau. Ada yang dapat kalau kerja dia bagi dengan gaji RM400 ke gitu lah. Untuk orang yang nak kerja. Okey. Jadi saya pada waktu tu saya rasa macam dah pandang dia buat kerja, gaji dah banyak mana. Jadi saya pun menceburkan diri dalam bidang bisnes lah. Saya benda yang saya buat dulu adalah mula-mula sekali saya ingat saya buat t-shirt printing. Oh, t-shirt printing. Okey. Antara benda yang awal saya buat lah. Lepas tu buat packaging tu sikit. Jadi di Terengganu ni saya adalah orang yang nombor 2 sebenarnya yang Awal. bergiat yang buat graphic design ni. Okey. Yang orang yang pertama adalah senior saya belajar tu, senior. Dia mula-mula sekali buka. Okey. Nama company dia Trang Design. Trend design. Trang Design. Jadi tapi dia ni dia bertahan selama 2 tahun, 3 tahun gitu je. Lepas tu dia tutup sebab dia buat benda lain pula. Jadi saya sejak daripada dulu, sejak tahun 85 tu sampai sekarang saya masih lagi buat benda yang sama. Berapa tahun tu? 35 tahun. I see. So maksudnya masa tu cikgu memang tak ada buat bukan ngajar ke mana-mana, tak adalah memang concentrate on the business lah. Tak ada buka kursus apa-apa. Saya tak mengajar lagi. Sebab mengajar ni saya tak pernah mengajar kan. Jadi kalau orang suruh mengajar memang takut kan. Cakap apa orang mana boleh. Yalah betul lah. Jadi mula-mula yang saya start mengajar ni pada tahun berapa? Tahun 2003. Ketika tu Kuza offer saya, ada salah rakan saya yang mengajar dekat Kuza tu. Dia kata main mengajar kat Kuza tu tak ada orang nak mengajar multimedia tu. Grafik tak ada orang. Kata nak ajar apa? Saya bukan pandai mengajar. Hentam saja kata. Dia kata hentam saja. Saya kata mana boleh hentam saja nak mengajar apa kan? Tak lah, saya tak pandai mengajar. Jadi apa yang saya buat, saya beli buku. Macam mana kita nak mengajar? Mana follow syllabus tu lah. Tak, teknik mengajar. Buku teknik mengajar. Buku teknik mengajar. Okey. Teknik mengajar. Jadi saya beli buku tu. Okey. Ni rupanya. Cara dia saya kongsi hari ni. Ya. Cara dia kalau kita nak pandang mengajar, kita kena ambil satu kertas, banyaklah kertas. Kertas ni kan. Kita tulis je. Kita tulis nak pertama apa benda nak ajar. Yang kedua apa. Jadi dia panggil cue card lah, cue card. Jadi kita pegang cue card tu, yang pertama kita pun tengok. Kalau tuan ni nak sebut benda ni, kita pun ajar lah benda tu. Lepas tu kita letak lah. Tengok kad nombor 2 pula. Jadi gitu dia ajar. Dan benda tu memang efektif lah. So saya buat benda kat awal tu, saya pegang teknik tu. Memang rupanya memang gitu teknik dia. Apa yang memanjatkan saya adalah bila saya ngajar kat Kuza, masa tu Kuza kan.
Salah seorang student mari. Hmm. Dia kata, "Cik, saya tanya sikit boleh tak?" Kata. Saya kata, "Apa dia?" "Cik mengajar lama ke?" Saya Ah. kata, "Mengajar lama apa? Ni first day saya mengajar." Kata. Dia kata, "Tak, saya ingat cik mengajar lama dah." Oh, jadi lepas pada peristiwa tu saya tak pandang belakang lah. Saya Oh, terus. ya, confident tinggi lah. Confident memang tinggi masa tu. Confident tinggi. Confident tinggi. Pengalaman cikgu ya. Cikgu tu Pengalaman. ada masuk tu Abang Hadi. Abdul Hadi Muhammad. Kat mana tak ingat? Tak, saya Dia tak tengok Mana ingat. tak ingat? komen. Klikkan Okay, ingat ingat lagi dah masa waktu tu. kau tak setting. Ha. Pacemaker, ya. Pacemaker, betul. Masa tu pacemaker. lama gak. Okay, saya cerita nanti ya. Hmm. Okay, mula-mula sekali industri grafik di dunia bukan kata di Malaysia, Oh. di dunia. Oh, Bermula di dunia. pada tahun 1984. Bermula sejak tahun 1984. Okay. Ketika mana Apple Macintosh dilancarkan. 84 eh? 84. Okay. Oh. Baru 2 tahun. Yang hebatnya Apple Macintosh ni masa dia lancar tu dia lancar dekat Super Bowl Elang tu. Okay. Yang jadi bestnya Elang dia tak ada satu pun gambar komputer. Tapi apa yang berlaku keesokan harinya berduyun-duyun orang beli Apple komputer tu. Masa tu Elan ni gambar apa dia letak? Dia letak kalau tengok the first ni kalau pandai cari ya, saya ingat tajuk dia apa. Dia tunjuk orang ni baling peluru ke benda tu. Begitu lah. Tak ada kena-kena pun komputer. Tapi konsep dia tu mahal menyebabkan orang beli komputer. Jadi memang laku komputer Apple tu. Oh, ya Jadi ke? bila Apple buat komputer ni, komputer black and white je. Ya, betul. Black and white. Masa tu. Betul. Harga dia satu RM11,000. Saya beli komputer tu. Mas tahun tu RM11,000. Cikgu beli. Wow. Saya beli. Saya beli bukan tahun tu. Lepas tahun Kalau sekarang berapa harga RM11,000 tahun tu? RM11,000. Okay. Jadi nak jadi ceritanya, dia pakai Ada disket 3-4 kali ganda harga. tak sampai dia punya RAM, tak sampai macam sekarang 1 megabyte dah sampai. Tak sampai. Dia kecil Kilobyte je. je. Kilobyte je. Dia pakai floppy disk kan, nak buka nak tutup nak Floppy buka. Floppy Floppy disk. disk. So bila kita pakai floppy disk kita save kan. Kita Ya, betul. save. Dia akan bunyi grek. Kita boleh pergi makan nasi dulu. Kita pergi makan nasi dulu. Balik baru siap. Kena mulai dah siap lagi. Tapi nak ceritanya masa tu cukup laju lah dia. Yalah, betul lah. Lega. Lega. Sebab apa? Kita tak perlu buat touch setting dah. Kita tak perlu susung-susung dah raya. Oh. Kita buat sekaligus siap. Masa tu orang charge siapa yang ada komputer tu, dia charge satu design 35 sen per square inch. Oh tu. 1 inci persegi. Antara 35 sen hingga 40 sen 1 inci persegi. Okay, A4 tu berapa belas ringgit ya? Yalah, kalau A4 tu. Gitulah. Belas ke 10 ringgit satu keping A4. Oh, okay. Menarik. Saya yang komputer bagap yang besar tu tak jumpa lagi lah. Bapak. So jadi Steve Jobs memang kenal orang gelar dia sebagai bapa teknologi moden. Sebab bila Apple Macintosh ni keluar, lepas tu software dah mula keluar. Dah mula masuk. Antara software yang pertama adalah Pacemaker. Pacemaker sempat. Pacemaker kemudian diikuti oleh Photoshop. Ya. Tapi software memang mahal, RM11,000 harga dia. RM11,000. So software tu saya ingat software Pacemaker freehand antara software yang awal. Yang awal tu. So disebabkan minat saya terhadap komputer pada masa tu bila keluar tu, Apple dealer dekat Terengganu masa tu ada satu. Okey. Nama dia Ramgate. Razi kerja Ramgate. Oh. Razi. Ramgate. Saya kenal Razi kat tu lah. Dekat Ramgate tu. Dia kerja kat situ. So apa yang disebabkan saya minat nak beli mahal masa tu. Saya kira lepak je kedai tu. Saya main.
Siapa saya pandai gitu je. So bila klien bagi nak beli komputer, saya tukar ajar. Tolong explain. Ada saya buat kerja situ. yang cikgu belinya tahun bila? Yang cikgu belinya? Ke sebelum tu? Saya beli lepas pada tu lah. Lepas pada Sekejap tu je lah lepas baru pada tu. beli. Tapi maknanya Mana sebelum beli tu pergi duduk bila lagi saya lepak kedai tu dulu? Aduh, lepak tu main-main tu. Sebelum beli tu. Bahaya. Ni Cordro ni CorelDRAW. cikgu pernah guna juga kan? CorelDRAW PC. Ini saya cerita ni kemudian pasal Apple. Oh, Apple Cordro punya ni produk. PC. Masa tu Windows kan? PC. Windows tiru Apple. Apple yang mula sekali keluar konsep yang sekarang ni, yang buat Windows tu. Oh, Sebelum tu Windows dah keluar Windows. ya. Sebab Dia pakai tu DOS kan? Apple Mana ada Windows lagi yang tu? sama PC hari tu. Apple sama PC. Tapi menang PC. Jadi sebab dia tak boleh saman, menang PC. I see. Dia bertelagah antara dua company ni. Ya. Tapi itulah Maknanya bermulanya banyak, klasik. era graphic design lah. Era graphic design bermula pada masa tu lah. Maksud cikgu memang ada kaki tangan macam mana? Atau cikgu seorang one man show? Cikgu ada kaki tangan atau one man show? Masa tu Ada staff lah one dia. man show masa tu. One man show? Ada staff seorang dua gitu je. Seorang dua je. Masa tu one man show dulu, lepas tu ada staff seorang dua. So kalau cikgu tengok daripada dulu masa cikgu yang mula-mula start dalam the graphic business ni dengan sekarang, beza banyak tak? Beza banyak lah. Dari Banyak segi beza. mana Sebab dari segi sekarang grafik ni atau macam mana semua maksudnya? apa yang aku dari segi grafik dan juga dari segi peralatan software semua, memang sekarang ni sangat memudahkan. Sangat mudah. Sangat mudah. Berbeza tu jauh. Jadi Dengar cikgu si cerita dia Jauh berbeza. tampal tu. dulu tampal-tampal kan. Sekarang ni Sekarang grafik semua yang komputer. complicated kan, kita boleh buat dalam masa 20 minit siap ayo. Gitu maknanya. Dulu berapa jam nak boleh ke siap? Hari. Kena molek makan hari. Tapi dari segi Sebab harga pula yang macam mana pula? Cikgu. Ya. Dari segi harga dengan competition Okey gini. Dari segi harga sebenarnya dia bergantung pada banyak faktor lah. Antaranya lah siapa yang buat. Siapa yang Okey. buat? Siapa yang buat. Okey. Okey. Designer tu Siapa cikgu klien? ke? Siapa designer tu? Siapa klien tu? Okey. Okey. So, gini. Satu logo contohnya. Pada masa saya dulu, masa saya mula-mula kenal graphic design ni, antara agensi grafik yang hebat pada masa adalah Johan Design Associate, JDA. Itu kat Johan Terengganu ke Design kat KL tu? Okay. Okey. Johan Design Associate ni, dia adalah company tempatan lah yang famous lah pada masa tu. Okey. Dia buat logo untuk MAS, Malaysian Airlines, Bank Bumi Putera, tak silap saya lah. Okey. Jadi masa tu satu logo dia charge RM60,000. Tu dia. Okey. RM60,000. Satu logo. Jadi Zaman tu. RM60,000. Zaman tu. Dan hebatnya pada zaman tu ada iklan MAS. Pada ketika tu MAS buat iklan TV. Masa tu era Star Trek, cerita Star Trek. Jadi MAS buat iklan TV ni Wah bulang. Wah bulang ni dia mendarat di angkasa. Okey. Wah bulang ni macam ke kapal induk. Kapal induk MAS lah. akan mendarat dekat Wah bulang ni. Yang di angkasa. Okey. Dia base pada cerita Star Trek tu lah. Jadi saya tanya senior saya yang belajar di ITM itu lah. Kata, macam mana ni hebat dia buat cerita ni, dia buat iklan ni kan. Dia beritahu saya, tahu tak berapa harga company tu bayar untuk bukan harga iklan tu. Lepas tu? Kepada creative director tu. Creative director. Berapa dia hire creative director tu? Creative director. Masa tu dia kata dia bayar RM60,000 sebulan. Termasuk tax. Tax pun company tu bayar.
Woi, job dia berapa juta tu dapat. Dia boleh bayar RM60,000 sebulan. 60,000 gaji. Gaji Ha? dia 60,000 sebenarnya. Pada kita tu. Ya. Oh. Ini mahal pada doktor ni. Macam menteri dah. Ah. Orang graphic Oh. design Tak terfikir So- pula saya gaji macam tu dia orang. Ya. So bidang graphic design adalah satu bidang yang sangat mengujakan lah. Mengujakan. Siapa yang pandai graphic design ni, dia banyak, kata orang, senang. Sebab apa? Apa yang dia fikir nak buat, dia mampu buat. Itu je. Ya, betul. Semua Sebab dia ada idea dan dia pandai buat tu. So, apa yang dia fikir, dia boleh buat. Terus sekarang kalau Antara gaji tu, kelebihan orang yang pandai grafik, Ha. ya, sekarang gaji tu boleh capai lagi boleh capai lagi tu tak? Level tu tak? lebih lah. Lebih tu dulu. Tu tahun 80-an tu. Kalau Bukan sekarang kan dah macam dah kalau macam ibu mungkin kot. sekarang mungkin tak tahulah pendapat saya lah, mungkin dah ramai dia punya grafik designer kat luar sana, mungkin competition terlalu banyak. Ke masih maintain harganya? Okey. Okey, gini. Dia base individu lah. Dalam agensi macam Yasmin Ahmad tu. Yasmin Ahmad tu adalah creative writer tu. Oh, creative writer dia. Okey, betul. Dia agensi pengalaman. Betul. So, orang-orang yang penting dalam agensi ni, dia memang gaji dia RM100,000 lah. Kita senang gitu lah. Oh, Tapi sekarang ni disebabkan orang dah makin advance pula. Kepala tu masih lagi mahal lah gaji. Tapi untuk company tu akan jimat banyak dah. Sebab ramai orang yang buat freelance sekarang kan. Ya, betul. So, untuk company memang boleh buat keuntungan besar lah sebab dia boleh hire ramai orang. Freelance punya orang. Dengan gaji yang kuat. Oh, okey. Dia banyak agensi macam Leo Burnett ya. Ingat tak? Ya, agensi yang Leo mahal. Burnett, Peter Thompson. Boleh duit. So cikgu nampak ada macam tajuk kita transformasi lah daripada cikgu start dulu digital sekarang macam mana cikgu rasa? Macam sekarang cikgu ni, mau pada apa sekarang? Sekarang ni saya gini. Disebabkan saya ni di samping buat kerja, saya juga mengajar. Jadi saya memang banyak bidang lah yang saya ceburi orang. Fotografi, okey. Melukis. Okay. Menulis, mengajar, buat editing, dia banyak benda. Saya perlu video. Saya perlu tahu banyak benda tau sebab saya mengajar. Jadi bila ada orang tanya soalan, saya boleh jawab daripada pengalaman saya. Betul lah. Macam di TV Tower ni, saya dah tengok yang Fadi bagi link. Saya sebenarnya dah ikuti minggu lepas. Siaran langsung macam ni. Jadi apa yang aku beritahu kan? Dulu banyak cebur dalam bidang fotografi ni, banyak benda yang cebur. Tiba-tiba dapat nasihat daripada siapa dah? Nama apa? Tak ingat. Dia kata tumpu bidang lain sikit saja. Mahfuz. So kita akan nama apa? Tak ingat. Mahfuz Rasul. Kan? Okey. So maknanya bila kita tumpu satu bidang saja, kita akan berjaya betul. Memang. Sebenarnya Tuhan jadi kita manusia. Dia akan bagi satu anugerah yang kita setiap orang sebenarnya. Betul. Tapi masalah orang ni dalam dunia ni, dia tak tahu apa keistimewaan dia. Dia tak tahu. Okey. So, tapi andai kata dia tahu apa dia istimewanya dia tu, dia boleh jadi jutawan. Tak ada masalah. Betul. Dia hanya tumpu bidang tu je. Betul. Okey. So, macam saya ni, saya disebabkan oleh saya mengajar, jadi saya perlu tahu banyak benda. Tu saya experiment banyak benda. Saya jadi tidak ada satu bidang yang khusus lah. Saya boleh pergi belaka. Nak so pergi mana saya boleh pergi. Saya nampak cikgu all-rounder. Cikgu mau pada multimedia lah kalau istilah dia kan. Tapi kepakaran lebih pada grafik kan, kepakarannya. Ya, multimedia. Grafik pun dalam multimedia. Video semua dalam media. So, dah kompat. So, saya rasa saya sama lah dengan cikgu. Saya nak cuba macam cikgu lah.
Painting juga boleh cikgu, yang painting. mana-mana cikgu. Ya? Yang mana-mana Painting yang boleh, ada cikgu, komen painting. ni yang masuk. Painting. Melukis. Painting start tidak mahir lah, tapi pernah cuba lah, tak mahir. Tak mahir. Tak mahir. Tapi Apa dia? lukis tu pun melukis saya lukis betul tak berapa tu, tapi saya lebih kepada digital painting digital. Alright. Digital drawing boleh lah. Sebab saya belajar benda tu kan. Yeah. Stroke macam mana nak guna. Betul. Boleh. Betul. Betul tu macam Abadi ada komen, asal ada kemahiran melukis memang cepat pick up grafik. Dia orang yang ada background dah lah. So mana dia dah talented lah saya rasa. Tapi kalau cikgu, kalau macam orang tu dia tak ada bakat tapi dia berminat macam nak belajar grafik ni, rasanya boleh ke cikgu? Boleh diasah tak grafiknya ni? Boleh. Gini, saya beritahu kan. Saya beritahu dulu lah perbezaan antara apa dia beza art dengan design. Art and design. Okey, saya cerita sikit lah. Dia berbeza sebenarnya. Dua benda yang berasingan. Okey. Art ni adalah macam contohnya painting. Kan? Kita lukis kan. Bila kita lukis satu benda tu, dia orang akan tengok, bila kita tanya seorang tu kan, apa dia pandangan awak tentang lukisan yang saya lukis ni? Okey. Ada orang kata, "Oi, lawa." Okey. Oi, bijaknya. Tajam mana ya orang. Tapi ada orang dia kata, "Lukis benda ni ngaruk. Aku boleh lukis." Ada tak? Bodoh lah macam-macam. Ini Ada okey. yang puji tinggi melangit, ada yang komplain, ada yang kritik kan. Jadi art ni adalah satu benda yang Subjektif. banyak interpretasi. Macam-macam orang boleh komen tentang art tu. Tapi design adalah satu benda yang dipersetujui bersama. Contohnya, simbol larang merokok. Dia tengok larang merokok bulat tu ada pakar tu kan. Ada rokok kan. Dia tengok, "Oh, ni larang merokok kan, dah boleh merokok ni." Mana seluruh dunia bersependapat itu adalah simbol dia. Simbol larang merokok. Simbol larang merokok. Tak payah Itu adalah letak design. caption kan. Mana design tu presentable gitu maksudnya. Bukan Universal. Oh, universal. Satu rekaan yang dipersetujui bersama. Okey. Yang tadi satu benda yang banyak apa ni? Banyak pendapat. Yang ni satu pendapat. Oh, tu beza antara art dengan design tadi. Ya. Macam Dan benda design art tu ni dia lebih function. subjektif lah cikgu. Design dia berfungsi. Okey. Sebab tu grafik dipanggil grafik design. Sebab grafik Saya baru tujuan dia tahu. adalah untuk membuatkan komunikasi yang berkesan, menghasilkan komunikasi yang berkesan. Itulah tujuan grafik. Okey. So maknanya dalam grafik tu sebenarnya dia ada rules dia, ada elemen dia, ada prinsipal yang kita sedunia boleh follow benda tu cikgu lah. Kalau macam art, art ni benda yang kita fikir kita nak buat, ikut suka kita lah maknanya. Jadi tak ada jadi tak boleh berbalah benda tu. Maknanya tak ada yang salah, tak ada yang betul. Itu art saya rasa. Kalau sebab tu art dia boleh spontan je. Art kita kata kita nak buat lukisan, ambil beli canvas satu, ambil cat bola ni, simbol simbol. Jadi corak. Boleh juara. ada nama lagi mudah jual. Tapi grafik tak boleh gitu. Grafik dia kena fikir konsep apa, tulisan apa nak pakai, gambar macam mana yang berkualiti, tajuk apa nak guna, banyak benda yang perlu dipikirkan. I see. Supaya dapat menghasilkan komunikasi yang berkesan. Alright. Okay, untuk makluman sahabat-sahabat kat luar sana, kalau dah baru join, selamat datang. Minta tolong share agar benda ni dapat dikongsi bersamalah, pengalaman bersama dengan Cikgu Talha. Alright, Cikgu Talha, bertajuk pada kita punya transformasi seni visual tadi. Silakan Pali. Dan sebelum tu yang mana-mana sahabat yang join tu bolehlah komen ke nak tanya soalan.
Maknanya saya akan baca, cikgu akan jawab lah. Itu salah macam saya tengok ni ada daripada Dr. Ali. Dr. Ali, terima kasih datang. Dia kata dia pernah tengok cikgu up digital painting. Maknanya cikgu tu kira painting lah cikgu. Painting ya, digital painting. Mana painting lah, itu pun seni lah, art. Ha. Tu siapa lagi? Ni yang Abang Okey, tapi saya dah jawab ni, Abbas soalan pun Fadli. ada. Soalan balik. Soalan Fadli saya dah jawab gini. Ya, sila. Soalan Fadli ni. Sila. Kalau seorang tu tak pandai lukis, dia boleh dah jadi graphic designer. Ya. Boleh. Dia boleh. Okey. Sebab untuk jadi designer, dia tidak semestinya pandai melukis. Tapi untuk jadi pelukis, dia kena pandai melukis. Untuk jadi Design pelukis, tidak memerlukan orang Seni. tu pandai melukis. sebab dia base pada tapi bukan daripada kreativiti juga cikgu. Betul, kreativiti. Tapi dia tak perlu pandai melukis. Okey. Sebab Tak apa? pada by hand lah. Sebab nak jadi designer ni, dia boleh ambil gambar. Dia tak perlu Betul. lukis pun. Dia Betul. boleh ambil gambar. Okey. Dia boleh ambil mana-mana ilustrasi daripada mana-mana yang ada. Katakan dia nak ambil daripada prepik ni, dia ambil ilustrasi tu, dia boleh pakai. Dia boleh guna mana-mana simbol, dia boleh letak. Graphic designer ni lebih pada composer lah. Okey. Ambil sana sikit. Okey, menepati syarat. Menarik. Betul. Okey lah, itu adalah designer. Sebaliknya pelukis, dia memang kena pandai lukis sebab nama pun pelukis. Memang dia kena pandai. Betul. Tetapi seorang graphic designer yang bagus adalah kalau dia pernah lukis lagi bagus. Alright. Setuju? Betul. Dan seorang fotografer yang pandai graphic design, insya-Allah dia boleh jadi fotografer yang hebat. Sebab dari segi disiplin grafik, dia membantu untuk menghasilkan gambar yang bagus. Setuju? Setuju tu. Sebab kawan-kawan saya pun ramai kita. Yang biasa yang dia orang seni lah, bagi saya panggil orang seni lah. Kalau orang seni ni biasa kalau yang baru nak bermula dengan pegang kamera pun, bila dia memang darah seni, memang sekejap je dia boleh catch up. Betul lah, sama macam sahabat kita yang minggu lepas kan, Didis. Sebelum ni kita tengok dia kan background grafik design sifu.com. Bila dia pegang kamera, tengok hasil dia sekarang lah. Berbeza. Macam tu cikgu Zafir tu, Zafir Zamani pun sama. Tu orang-orang yang design yang menjadi fotografer. Ya. Betul. Dan kalau anak-anak kita didedahkan grafik pada awal, dia akan jadi cemerlang daripada awal, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, sampai dia kerja. Dia boleh hidup sendiri lah bila dia pandai grafik. Maksudnya gini, so bila dia pandai grafik, dia akan jadi tumpuan kepada masyarakat sekeliling dia lah. Kalau dia sekolah, dia akan jadi tumpuan pada sekolah tu, warga sekolah tu lah. Betul. Apa-apa saja orang suruh dia. Betul. Okey, dia jadi orang yang hebat di sekolah tu. Dan sampai satu peringkat, dia bukan sahaja terkenal di sekolah tu, dia akan terkenal juga di luar pada sekolah tu. Maknanya dalam masa belajar dia dah boleh buat duit. Orang upah dia. Kawan-kawan ni yang berniaga sana, boleh tak nak upah buat ni? Sabang niaga ni. So maknanya dia dah boleh membuat duit sendiri lah. So kalau pandai grafik ni maknanya tak payah. Mak bapak tak perlu using nak tanggung dia sebab dia boleh cari duit sendiri. Ya betul, setuju. Sebab saya pun ada seorang kawan masih study lagi. Dia memang grafik, dia minat grafik, tapi dia study lain. Tapi dia minat grafik. Tapi masa study dia buat duit dengan grafik tu. Even dia boleh cari satu group, dia team up, dia pasarkan apa yang macam contoh dia kata buat logo kan. Logo kan kalau biasa perlu pergi ke agensi bayar mahal. So dia orang pergi ke freelance. So dia orang budak ni buat freelance. Dia suai dari situ dia kasi nampak, wah betul lah. Orang yang ada seni, mana-mana orang ada kebolehan grafik ni memang mudah untuk cari duit. Alright. So kalau cikgu tengok daripada pada awal cikgu dalam seni grafik ni dengan sekarang banyak pada mudah kan, banyak pemudahkan dari segi teknologi lah. Dari segi panggil kreativiti pula cikgu, macam mana cikgu? Beza mana orang budak sekarang dengan budak dulu? Orang dulu lah.
Masa saya bukan Creativity. jangan fikir orang kata daripada tahun ni, masa cikgu mula-mula start dulu, okey, dengan budak baru sekarang, masa sama-sama baru lah. Masa sama-sama baru. Agak macam mana cikgu nampak? Gini, orang dulu kreatif, tapi cara kreatif dia memang tough lah. Okey. Maknanya untuk dia dapat sesuatu konsep tu, memang merata dia kena cari tau. Dia Okey. kena masuk library, dia kena interview orang ni, dia kena interview orang ni, Okey. dia kena pergi agensi tu, banyak-banyak benda dia untuk buat research. Sekarang ni tak perlu dah, semua duduk kat komputer dia boleh dapat dah data tu. Betul. Data tu cepat. Betul. Cepat. Betul. Apa-apa saja, kalau kata dia nak data yang lebih tepat, dia boleh beli data tu. Sebab ada agensi yang buat research saja. Dia boleh beli. Dia boleh beli. So kalau dia sendiri nak buat research pun boleh juga. Dia boleh guna survey, contoh survey apps macam ke survey monkey kata kan. Survey monkey. So bila dia buat kerja, dia nak dapat data, okey dah on ni. So dia gunakan survey monkey tu, dia blast lah dekat grup WhatsApp mana. So data tu akan dapat dia. So dia dapat actual result daripada society lah. So gitu. Berbanding dengan dulu memang payah. So dari segi creativity, sebenarnya sama je dulu dengan sekarang ada. Cuma persembahan dia mungkin lain sikit lah. Dulu tengok, oh ni design ni macam style dulu. Sekarang ni design ni lagi advance. Okay. Tapi so dia ada tema-tema dia tak? Ada transformasi dia. Dulu dia tema macam pop art ke apa ke dia. So sekarang dah berubah. Dah berubah. Sebab manusia ni Tuhan jadikan kita tak boleh nak tuju kepada tu set doang tau. Sebab tu kita tengok model kereta kan. Model kereta dulu gini. Kadang-kadang mari kita fikir, apa pasal model kereta ni tak boleh buat macam sekarang? Tak boleh fikir ke? Kita kena fikir lagi tu. Pasal apa dulu petok-petok dia macam dulu sekarang ni macam aerodinamik. Apa orang duduk dan mikir. Tak boleh fikir kan dulu kan? Tak boleh mikir. Tapi memang gitu. Mungkin sebab memang exposure kot. Mungkin pendedahan kurang dulu kan. Maknanya ialah benda susah nak dapat kan. Ya. So banyak benda yang mempengaruhi lah. Betul. Mungkin dari segi masa itu disebabkan oleh teknologi tidak mengizinkan. Teknologi tak ada. So maknanya dengan apa yang teknologi ada, gitu je boleh buat. Boleh nak buat aerodinamik. Contohnya. Ini macam ni Pak Abang cakap ni, pendapat saya orang dulu terpaksa berfikir untuk membuat design. Orang sekarang ni lebih banyak meniru keguan cikgu. Betul, saya setuju. Gini lah, saya nak komen sikit ya. Katakan yang sekarang ni yang Olimpik kan. Ni pandangan peribadi saya. Yelah betul. Design tu saya tengok tahu. Okey, design Olimpik Malaysia ni. Okey tahu. Tapi ni saya ada bincang dengan guru saya kan. Dia kata tengok macam copy and paste design tu. Ada ciri-ciri yang copy daripada yang orang lain punya design maksudnya? Bukan gitu. Maknanya design tu terlampau senang sangat tu tak. Simple maksudnya. Design tu terlampau mudah sangat. Kalau dulu, masa zaman saya dulu, ada satu projek yang kita orang buat, kereta api tanah Melayu. KTM, okey. Masa tu KTM beli gerabak baru kan. Okey. So bila gerabak baru, Tok Mahathir masa tu dia engage UiTM untuk buat facelift baru lah untuk api ni. So department grafik kena buat logo baru, tekstil kena buat hiasan dalaman, fashion kena buat baju untuk staff kereta api. So kita orang buat tu, kita orang study macam-macam tu. Macam logo KTM tu, kita study elemen keris. Keris tu, daripada keris tu jadi logo. Logo KTM sekarang tu simbolkan keris. Jadi so zaman dulu banyak orang diperlukan research lah sebenarnya tu. Kita based on research dengan begitu mendalam untuk dapatkan sesuatu konsep tu. Kalau macam sekarang kan cushion cover kereta api dengan wall panel dekat dalam kereta api tu. Tu semua study daripada daun-daun, tumbuhan apa nak pakai, sampai gitu sekali. Kemudian hantar ke Jepun tu untuk cetak, hantar ke Jepun. Memang
Kenapa Jepun? Kenapa Jepun? banyak kerja, Kenapa banyak kerja. Malaysia tak ada ke cikgu? Kenapa Jepun? Dah Grabak tu dia order di Jepun masa tu. Okay. Okey. Maknanya datang yang siap lah. Maksudnya datang dah siap semua lah. Okay. Faham. So maknanya sekarang bagi transformasi sekarang lebih kepada copy and paste lah, maksudnya meniru. Terlampau senang sangat. Tengok tu kacang gitu lah. Lah macam logo ni dulu lah, macam pernah jadi kontroversi juga logo apa panggil yang Hari Merdeka kan. Pernah jadi kontroversi juga. Macam simple sangat logonya, boleh menang. Tak tahu lah, logo ni dia Sekarang banyak interpretasi. Ni apa? sekarang dah kena tanam ideologi barat. Rafi Sazwan. Saya dalam graphic design ni, pada saya lah, benda yang paling susah saya nak buat adalah logo. Logo dia? cukup payah nak buat. Logo payah. Sebab kita Logo nak interpretasi dengan apa kita tu kan. Ya. Bukan logo yang ambil dekat free pick tu, guna order tu bukan. Ya. Ni logo yang kita kena kaji konsep dia, Betul. kena kaji apa benda, syarikat tunas, semua tu payah tu. Betul, kita buat daripada sketch cikgu kan. Sketch. Macam saya tubuhkan apa tu klik dululah apa. Kan kita bernafsu ROS kan kita kena bagi tentang logo. Bila logo setiap logo tu kena bagi dia punya apa interpretasi setiap logo tu, apa perkataannya, apa bentuknya, kenapa buat macam tu kan. Lebih kurang gitu konsep dia kan. Ya. Kena Betul. kena buat satu-satu. Alright. Betul. Lepas tu Amirul Hafizi ada komen cikgu. Sesuatu design tu boleh diolah, dicerita dengan detail lah kan, baru ada feel orang kata. Betul. Sebab itu yang jadi mahal tu design sebenarnya cikgu tak? Daripada kita copy paste. Ya. Kita kena tahu konsep di sebalik benda yang kita buat tu. Graphic design sekarang ni masalah gini. Orang muda sekarang ni lah. Okey. Ramai di antara graphic designer yang ada ni, sebab kemudahan untuk buat grafik cukup mudah sekarang ni. Kita boleh guna Canva, boleh guna benda ni, guna prepik dah apa kan. Betul. Semua kita ambil compose, tengok, lawa. Okay. Masalahnya adalah katakan kita buat design tu. Okay. Kita masuk katakan kita masuk tender atau apa-apa kan. So bila masuk tender, kita kena present dekat jawatankuasa. Okay. Masalahnya adalah bila seseorang tu hanya pandai buat compose saja, design tu lawa. Tapi dia sebalik tak ada masuk apa yang maksudnya. berlaku untuk menghasilkan design tu, tidak tahu. Habis. Itu yang Mafi. Graphic designer yang sebenarnya sepatut tahu lebih mendalam lah. Dia pergi deep into. Mana setiap elemen tu dia yang create sendiri ke tak? Ya, dia kena tahu kenapa font dipilih, kenapa dia guna texture ni, kenapa dia ambil gambar yang begini. Ya, betul. Kenapa karangan copywriting yang tajuknya begini. Dia kena tahu sebi-sebi tu. Kenapa konsep tu begitu. Daripada A to Z dia kena tahu. Betul. Banyak kita. Itu betul baru pure apa orang panggil yang orang grafik. Pure designer lah. Baru pure Itu designer. baru hardcore designer. Kalau cakap buat design lawa, tapi tak nak masuk maksudnya. Lawa tapi tak nak masuk. Sebab ramai. Sebab untuk belajar graphic design ni sebenarnya kos dia agak mahal dah. Kalau saya dah check tu, ni swasta sebut nama lah. Untuk 3 tahun dia kena habiskan RM55,000. Buat degree maksudnya. Atau apa ni? CJ ke Diploma. Diploma. Diploma Yang degree, diploma 3 tahun. Okey. RM55,000. RM55,000. Ya. Boleh tahan. Ni ada Amirul beritahu setuju pendapat saya peribadi, kalau nak buat design sendiri memang susah. Kalau setakat buat design copy paste, yang nampak lawan memang mudah lah. Yalah betul. Betul. Memang mudah. Betul. Tapi sekarang kata-kata lah agensi kan biasanya dia nak semua nak cepat kan cikgu. Maknanya rasanya lebih kepada presentable, betul tak? Dia tak fikir kan ada juga yang masih yang nak kepada conceptual dari segi design tu.
Boleh ulang tak? Sebab tadi ada gangguan suara. Okay. Sekarang kan semua kata-kata lah agensi sekarang semua yang nak cepat, nak fast punya Putus, apa job, lepas tu prefer adakah mereka masih lagi nak maintain dari segi elemen-elemen apa tu conceptual tu, ataupun memang nak presentable saja, janji cantik saja? Agensi lah. Gini, agensi. Dia bergantung pada agensi lah. Kalau agensi antarabangsa ni atau yang terkenal ni, dia pergi dia tak main-main. Dia memang detail. Dia detail. I see. Memang serius lah. Sebab kalau yang apa ni, yang tumbuh bagai cendawan ni bakal kentang je, Sarawak je. Dia tak ada fikir konsep tu. asal printing je. Asal dia keluar. So mana harga setiap grafik tu daripada segi ni cikgu. Macam mana balik? Sila. Tak, maksudnya harga setiap grafik tu berbeza sebab dari segi detailing atau macam mana cikgu? Harga? Tu saya kata tadi, ingatlah mula-mula dia kata. Dia bergantung pada siapa yang design. Dia ada nama. Ada nama. Dia ada nama. Okey. Kemudian agensi mana? Kemudian klien siapa? Okey. Sebab klien ni satu harap klien. Katakan ambil yang besar lah, emas lah. Okey. Dia nak sistem emas. Contoh lah. Dia katakan aku ada agensi pengalaman. Okey, dia suruh aku buat. Okey. Lepas tu aku buat berapa cah? Aku kata 5,000. Dia tepuk dahi. Sebab? Bukan kata dia tepuk dahi bersyukur sebab rendah. Bukan bersyukur pasal tu. Dia bersyukur siapa? Bukan, dia tepuk dahi pasal apa benda punya agensi ni kata. 5,000 sangat. Langsung dia tak confident tau. Sebab harga dah masuk akal. Dia orang ni dia tak kisah sebenarnya pasal harga. Dia willing to bayar beberapa puluh ribu, tak kisah. Okey. Dia nak apa ni? Hasil kerja tu memang kata orang tak boleh sangka. Orang tak boleh nak attack lah, maknanya memang lengkap. Mana dengan harga yang kita bagi 5,000, dengan harga yang kita bagi 5,000 tu memang dia kira memang tak akan dapat hasil dia nak lah, maksudnya gitulah. Gitu lah. Sebab agensi yang antarabangsa ni ataupun yang besar-besar ni, dia sangat detail buat kerja. Sangat detail. Dia pergi kata orang, kita tak boleh nak argue. Sebab apa? Contohnya gini lah. Contohnya dia nak hire fotografer. Dia tak akan ambil fotografer sebarangan. Dia akan tengok portfolio, dari segi lighting dia main macam mana, kamera apa dia pakai, betul. Klien yang dia ada siapa. Dia akan tengok siapa gitu sekali. Betul. Siapa job yang dia pernah buat. Agensi mana yang tahu buat dia. Walaupun kita tengok result dia kan sama. Tapi dia pergi pada ni. Sebab tu apa ni telefon baru ni yang reka logo yang orang tengok lebih kurang je. Xiaomi. Xiaomi kan berapa juta dia dapat tu. Sebab apa dia pilih designer tu? Sebab dia designer tu ada nama. Betul. Sebab designer tu sendiri dah jadi influencer untuk dia. Betul. Dia perubahan tak banyak pun masa tu kan. Dia buat masa logo tu tak banyak pun, daripada bulat 4 segi. Tapi dia gila pilih designer tu sebab dia ada keuntungan lain sebalik tu. Okey. Betul lah tu. Ini big agency yang dia fikir kan memang luar lagi lah. Orang dah berpengalaman kan. Berbeza dengan agensi kecil-kecil ni. Alright, faham. Cikgu, macam daripada segi kan designer tu, maknanya kita sebenarnya kalau siapa yang nak jadi designer tu, dia boleh letak diri dekat mana cikgu? Maknanya kalau dia nak ambil job, tengok bergantung pada skill dia lah kan cikgu. Kalau dia nak ambil setakat design buat copy and paste, mungkin harga dia rendah je dia letak. Betul? Ya, betul. Kalau dia dah ada macam dia buat sendiri apa semua, dia dah ada nama, so mungkin harga dia lagi mahal juga designer kan.
Malam. Ada kan? Kita ada gangguan sikit. Ulang balik. Okey, benda dah ada nama tadi. Ulang balik. Ada gangguan kejap ni. Okay. Macam contohnya macam kita siapalah nak jadi designer. Sebenarnya kita dah boleh letak diri kita kat kategori mana kita nak jadi. Kita nak jadi designer yang copy paste ke, yang harga murah-murah, ataupun kita nak jadi designer yang macam branded lah, macam betul-betul pure. So harga dia mungkin boleh mahal lagi sampai 10k, 20k ke upah dia 100k. Macam cikgu beritahu tadi lah cikgu kan, nama base pada siapa designer tu. Ya. Gini, untuk kita cipta nama sebenarnya tidak semudah yang dijangka lah, sebab dia memerlukan proses yang agak panjang lah. Kena cipta, kena build up portfolio yang bagus, kena ada rapport dengan my client. So dia orang akan tengok benda-benda ni. Kalau kita pergi approach kat mana-mana, dia akan tengok mana kerja lepas-lepas. Dia tengok, oh ni buat dengan ni, buat dengan ni. Okey. Benda-benda tu semua adalah yang mempengaruhi sama ada dia sanggup bayar ke tak. Sekejap. Sebab kita ada bukti yang pernah buat dengan orang ni, pernah buat dengan orang ni. Kalau setakat just boasting lah kata orang, boleh buat benda ni, ngaku je tapi hasil tak ada, tu tak jadi apa. Ya, betul. Dia kena mari dengan bukti sekali lah. Dia makan masa sebenarnya. Dia untuk dapatkan nama ni makan masa puluhan tahun juga lah untuk. Lagi lama orang tu. Yang rate sebenarnya kita tak boleh tertekan juga. Harga maksudnya? Tak dengar, putus. Tapi kalau gini Fadi, kalau kata betul-betul ada team up yang bagus, team yang bagus, boleh hasilkan kerja yang betul-betul bagus dengan apa ni, dengan kata orang tadi sangkal kerja yang kita buat tu, betul tak ada masalah, boleh harga mahal. Tak ada masalah. Tapi pastikan benda tu memang berkualiti betul. Yalah, maknanya kalau orang tu agensi tu bergantung dia, kalau dia confident dengan kita, so tak ada masalah kalau dia tak harga mahal pun. Yang penting repu kita lah, nak kena build up repu dulu. Kan? Presentation sangat mustahil. Ya, betul. Tapi pastikanlah apa benda yang ditanya tu mampu jawab lah. Sebab tu kena ada pengalaman yang luas sebenarnya. Kalau kita setakat baru cebur, dia akan dapat menghasilkan itu, sebab benda ni true experience kan. Ya, betul. Dia akan melalui pengalaman juga. Dia tidak boleh baru cebur tiba-tiba nak hasilkan yang bagus. Tak jadi. Orang boleh detect. Oh, ini macam tak apa kena ni. Boleh detect. Oh, mana dia nampaklah macam kita tak pro lah maksudnya gitu. Boleh dikesan tu. File dia ada masalah lain rasanya ni. Terkeluar. Ya. Okey cikgu, kita dah hampir pukul 1 jam lah. Hampir 1 jam. 1 jam dah pun. So saya nampak belakang cikgu tu ada dia graphic design tu. Itu buku ke atau apa tu? Saya nak bawa tu. Ini buku. Buku. Ini untuk dijual atau macam mana? Untuk cikgu punya buku ni macam mana? Tak nampak. Oh, tu Telahan Muda tu. Telahan Muda. Ini khusus apa? Untuk orang nak belajar grafik atau macam mana? Okey, buku ni saya tunjuk. Tajuk dia Graphic Design A to Z kan. A to Z. Maknanya untuk belajar pun sesuai lah beli. Ya. Sebab ni memang dia buat khusus untuk orang yang tak tahu apa pasal graphic design. Daripada awal saya buat ni daripada orang yang mana dia tak payah bayar dah RM55,000 tu jangan. Okey. Satu semester. 3 tahun tu. 3 tahun tu. Dia tak payah keluar RM55,000 tak payah. Mana buku ni dah komplit tu untuk 3 tahun. Ya. Okey. Sebab saya mulakan daripada awal, daripada kita belajar basic art. Mana belajar daripada color. Daripada buat titik, line, texture, sampailah kita pandai buat design. Lepas tu, apa yang menariknya lagi, saya masukkan sekali copywriting. Copywriting saya buat juga dah ni.
Copywriting khusus Nak untuk buat copywriting lebih cepat. untuk apa? Maksudnya Penulisan. dalam buku ni kata kita pandai. Penulisan lah, nak buat tajuk apa. Yalah tahu. Mana copywriting mana secara umum lah maksudnya. Secara umum. Secara umum, okey. Bukan secara umum tau. Saya Habis? bagi secara yang By cepat. sample kan cikgu. Contohnya gini lah. Contoh gini ya. Kita terima selalu dekat email, kita terima spam. Spam, okey. Spam email kan. Okay. Dalam buku ni saya beritahu, kalau terima spam email, jangan delete. Okey. Sebab apa? Sebab dia spam email adalah ditulis dengan begitu baik sekali sebab dia nak pujuk orang suruh beli barang tu kan. Okey. Jadi kalau kita tak tahu, kita tengok spam, kita delete. Spam delete kan. Okey. Sebenarnya daripada spam email tu, kita boleh twist ayat yang ada situ, kita gunakan untuk kita. Mana okey, faham. Maknanya daripada spam kita nak cuba gunakan ayat-ayat spam tu untuk keperluan kita. Okey. Ya. Faham. Untuk buat produk kita. Ataupun untuk buat produk orang. Itu yang saya masukkan dalam buku ni. Cara yang paling cepat untuk buat copywriting, tak payah fikir banyak. Antaranya. Yalah. So, selain pada basic art, masuk juga buat grafik, masuk juga copywriting, masuk juga fotografi. Ada juga. Cara nak ambil gambar dengan mobile phone. Ada. Okey. Supaya apa? Kemudian branding. Branding Macam mana nak brandkan? Ada. Nak brandkan produk kita. Okey. Lepas tu case study. Apa yang berlaku di luar sana, di peringkat antarabangsa ataupun di Malaysia, saya masukkan. Contoh case study gini. Pada tahun 2017 tak silap saya. Ada anugerah Oscar yang mana dia silap umum pemenang. Okey. Dia silap umum. Alright. So dia jadi heboh sebab sepatutnya yang menang yang diumumkan adalah pelakon wanita terbaik. Okey. Tapi diumumkan adalah filem terbaik. Dan ada masalahnya, filem terbaik ni adalah disalah pula umum. Sebenarnya orang lain yang menang. Diumum filem terbaik orang lain menang. Jadi bila dia siasat, rupanya yang menjadi kesilapan pengumuman tu adalah kesilapan design. Design? Kenapa design? Dia berkait dengan design kad untuk orang yang umum. Oh, kad tu. Dia jadi kad tu celaru. Jadi orang tak tahu. Tajuk filem ke? Okey. Tajuk apa? Dia silap letak posisi. Okey. Jadi itu pun saya masuk dalam buku. Siapa begitu sekali saya masuk dalam buku ni. Alright. So berapa harga jaga buku tu? Maknanya buku ni A to Z cikgu kan? A to Z. Jadi buku ni gini, maknanya daripada asas sampai habis. Mana orang yang ada buku ni boleh buat bisnes terus lah senang kita. Okey. Kalau bagi kat anak dah dia boleh diwarisi sampai akhirnya. Kita beli untuk kita, anak kita boleh guna, cucu boleh guna, sesiapa boleh guna. Menarik. Apa dah bila? Okey, harga dia target saya sebenarnya adalah untuk company ataupun organisasi. Okey. Sebab saya nak hasilkan buku ni sangat mahal sebenarnya. Saya tak mau simpan stok. Sebab bila untuk print buku, dia ada minimum print, minimum order. 1,000, 2,000 kan. Jadi kalau saya buat buku dan saya kena print banyak tu, dia banyak makan modal saya. Okey. Dan bertimbung kat rumah kan. Penuh lah. Jadi saya tak mau. Saya buat digital print. Maknanya print on demand. Orang order baru saya print. Jadi buku ni mahal lah. Sebab kos dia dah 1,000 lebih. Jadi saya jual 1,700 cash. Okey. Tapi berbanding dengan 55,000 keluar tu, Betul. Mana buku tu based on demand lah maknanya. Mana pre-order lah, pre-order. Print on demand, POD. Pre-order lah. Kepala orang susah dah sakit kepala. Tapi orang yang minat grafik, bila ada buku ni dia boleh buat training untuk staff. Dia boleh buat training, dia boleh ngajar orang, dia boleh cari duit pula. Buku ni boleh buat duit. Dia bukan sekadar untuk pengetahuan, dia boleh cipta duit dengan ada buku ni. Alright.
Berarti 1,700 apa? 1,700. 1,700. 1,700. Okey. Hmm. Menarik. Dan Yalah. siap dalam masa 10 hingga 14 hari baru dia hantar Untuk printing lah tadi. untuk ini. Right. Daripada tarikh order dah. So, Pali ada soalan? Orang sahabat-sahabat kalau sana ada soalan nak tanya ke Cikgu Tolha? Sebelum kita dah pergi hujung segmen dah ni. Dah 1 jam lebih dah kita bersama. Sekejap je 1 Cikgu jam lebih. boleh ni. Dan Cikgu bagi nombor ni cikgu. Cikgu bagi nombor kontak takut ada orang nak order buku cikgu tu. Nak buat tempahan ke. nombor kontak Nak share. kontak saya 013 013 935 935 1200. 1200. Cikgu. Ataupun boleh follow Facebook cikgu ke, ada IG ke cikgu, betul. TikTok ke. Facebook saya lah, Facebook Tolha Muda tu lah. Tolha Muda. Okey, siapa yang boleh follow Cikgu Tolha Muda, boleh PM sana pun boleh kalau ada minat buku tu. Tolha Muda. Saya dah tengok buku tu secara peribadinya. Saya sendiri pun dah belik buku yang Cikgu Tolha buat tu. Memang betul-betul saya rasa berbaloi lah kalau siapa yang nak tu. Sebab dia ajar memang daripada you belajar daripada sketch, daripada garisan sampai you buat design, sampai you buat fotografi, copywriting sampai benda tu complete. Pak Abbas kata nak tanya banyak, takut benda Pak Abbas tanya je, ada soalan tanya. Kita santai-santai je. Nanti kita jemput Pak Abbas langsung. Satu lagi, buku ni untuk orang yang dah cebur bahagian grafik kan. Dia tak belajar grafik. Tapi dia dah ada saikat design grafik. So dia boleh tambah pengetahuan dan dia boleh katakan staff dia keluar buat bisnes sendiri. Nak latih staff baru tu payah tau. So dia bagi buku ni. So staff baru boleh faham. Dia macam manual lah cikgu kan. Macam manual. So lecturer pun gitu kau. grafik. Lecturer nak kerja grafik, ambil buku ni. Dia boleh ngajar, tak ada masalah. Sebab dia manual. Step by step. Step by step. Alright. Kita ada contoh gambar, kita ada contoh. Menarik. Siap dengan contoh. Betul. Okey. So kita rasanya sampai di sini saja dulu cikgu. Cikgu Tolha, rasanya kita dah 1 jam 10 minit yang kita bersama. Kata-kata akhir cikgu sebelum kita bersurai. Kata-kata akhir saya gini. Setiap orang ada keistimewaan, kenali apakah keistimewaan anda dan cuba belajar grafik sebab grafik ni penting. Bila anda pandai grafik, anda boleh create apa saja mengikut apa yang anda hendak capai. Ya, betul. InsyaAllah lebih mudah dengan Betul. anda tahu graphic design. Alright. Itu je. Pali, ada nak cakap apa? Sebelum kita Tak ada. Okey, So kalau tadi ni pengalaman saya lah. Saya tambah sikit lah yang mana grafik tu. Ya macam saya kata dah, macam sama dia macam fotografi ke apa semua. Kalau benda nak belajar ni kena ada minat lah, kena ada passion. So kita cuba explore benda baru. So maknanya kita dapat cuma kita kena follow trend semasa design. Contoh sekarang design apa yang orang suka. So kita practice lah. Practice. So dalam masa sama kita buat research, kita baca. Itu apa yang saya pun sebab saya pun designer juga. So saya follow. Dan cikgu ni salah seorang yang saya jadi sumber inspirasi lah. Sampai sekarang ni walaupun berbeza umur jauh dia, cikgu sampai sekarang pun dia masih lagi explore benda baru. Tu saya kagum lah dan respect lah. Sebenarnya. Ni beritahu antara kawan-kawan saya yang belajar sekali, ramai juga antaranya buta komputer. Saya je sentiasa ikut perkembangan teknologi. Betul. Ada lain. Okey, sampai di sini saja kita bersiaran bersama Cikgu Tolha, Pali dan Beku. So insyaAllah minggu depan kita ada sesi lagi. Minggu depan kita dengan seorang influencer. Itu agak tengah viral sekarang. Tengah tu nanti kita akan wawarkan nantilah. Apa Pali? Jadi jadi insyaAllah nanti kita akan contact dia lah. So tunggu poster dia akan naik lah. Okey cikgu, sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami untuk berkongsi-kongsi pengalaman dan berkongsi-kongsi ilmu pada petang ni.
InsyaAllah kalau ada masa, ada rezeki, kita jumpa panggil cikgu lagi lah. Mungkin sesi lain lah. Mungkin cerita pasal fotografi pula ke. Alright, Pak Cikgu banyak bidang kan dia masuk. So kita cuba satu lah. Okay. Boleh. Betul, banyak lagi. Video lagi belum. Alright, sampai di sini saja. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you.